Ya, para penonton, selamat kembali. Seterusnya, kita ingin berkongsi tentang hidupkan mihrab di rumah dan bersama dengan kita iaitu Cik Sarah Dalik selaku penerbit TikTok TV yang berada di talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya, Sa- Cik? Cik Sarah? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi Cik Sarah mungkin boleh kongsikan tentang hidupkan mihrab di rumah. Apa yang nak dikongsikan? Kalau boleh saya kongsikan sikit lah satu program yang telah pun dicetuskan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan digerakkan oleh Barisan Anak Muda TikTok TV sebagai satu inisiatif ataupun satu usaha untuk mengajak masyarakat menggunakan peluang lockdown ini jadikan rumah masing-masing sebagai tempat beribadah bersama dengan ahli keluarga. Sangat menarik ni kalau kita dengar kan sinopsisnya sikit. Jadi mungkin Cik Sarah boleh kongsikan matlamat program terbaru yang dijalankan oleh TikTok TV sendiri. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Sarah Dalik, penerbit TikTok TV. Kenapa tim anak-anak muda daripada TikTok TV dan Warisan Ummah Ikhlas ini menggerakkan program lockdown, hidupkan mihrab di rumah ini adalah sebab mengikut situasi kita sekarang dekat Malaysia ini, ikut situasi PKP ini semua orang diarahkan untuk duduk di rumah. Ya. Jadi disebabkan semua orang kena duduk di rumah, tak keluar rumah, benda ni boleh lead kepada perasaan anxious, rasa resah, rasa marah, rasa sedih sebab our rutin dah berubah tau. Our rutin dah dilimitkan. Banyak perkara yang kita selalu buat sebelum ini macam berjumpa dengan kawan, bekerja di office, ada kelas di kuliah dah tak ada. Kita dah kena buat segalanya di rumah. Jadi dengan masalah-masalah ini, tim kami ingin mengajak semua yang sedang mengalami situasi yang sama ini untuk menghidupkan mihrab rumah di rumah kita, tempat solat kita, tempat kita berjumpa dengan pencipta kita. Kita duduk sekejap, kita baiki ibadat kita, kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu mungkin kita terlalu busy dengan dunia, tapi dengan situasi kita sekarang ini, marilah kita ambil peluang untuk sama-sama kita mendengar dan mempelajari apa yang Allah nak kata dalam Quran, what Quran says. Dan dalam program ini juga kita insya-Allah kita cuba bawakan sesi untuk kita betulkan bacaan surah kita yang dalam solat. Itulah matlamat kita. Dalam masa yang sama kita nak baiki diri kita, kita nak perbaiki hubungan kita dengan family kita dan kita nak heal the nation. Itulah matlamat kami kat sini, tim kami. Jadi kita kena sentiasa memperbaiki, betul lah macam Cik Sarah katakan, gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk kita memperbaiki balik. Kadang-kadang bacaan kita ni kita laju je tapi betul ke sebutannya kan? Allahu Akbar. Okey, jadi mungkin Cik Sarah boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya mula-mula tercetus idea untuk menghasilkan program ini. Adakah disebabkan tengah duduk-duduk kat rumah kan, PKP tu, macam terfikir ke macam mana datang idea tu? Okey, sebenarnya program ini adalah inspirasi daripada seorang ulama daripada Indonesia, Ustaz Batiar Nasir. Kami sangat menghormati cara beliau berdakwah dan cara beliau berjuang untuk misi Al-Quran ini. Dalam idea hidupkan mihrab di rumah ini, sebenarnya kami dah bincang dengan R&D Warisan Ummah Ikhlas. Idea inilah berpokok pangkal daripada surah Al-Isra, yang mana dalam ayat 1 tersebut menceritakan mengenai Allah menggerakkan Rasulullah SAW dari masjid ke masjid dalam situasi perang. Kalau ikut konteks kita sekarang, tengah lockdown sekarang ni, Allah pesan kat kita, bila hadapi cabaran, sila kembali kepada kehambaan. Maka insya-Allah Allah menjanjikan kejayaan dan kemenangan untuk kita. Biasanya perasaan kehambaan ini datang bila kita duduk dalam masjid tau. Tapi disebabkan situasi kita sekarang, kita tidak boleh pergi ke masjid. Jadi dengan itu, kita nak bina masjid dalam rumah kita. Kita nak bina mihrab di dalam rumah kita. Kita nak menghidupkan tempat solat kita, tempat sujud kita. Allah ni, dia mendengar keluhan kita sebenarnya. Allah melihat kita tengah susah dekat lockdown ni. Kita menjerit, kita rasa macam kepayahan, Allah kata Allah boleh gembirakan kita. Seperti cerita Nabi Yunus yang kena lockdown dalam perut ikan. Nabi kena hadap
tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam. Bayangkan betapa tertekannya baginda, tapi disebabkan kepayahan ini baginda sujud kepada Allah. Baginda reflect diri, baginda tahu Allah ada dengan baginda. Maka itulah asas kita dalam perjuangan lockdown diri kita. Kerana kita ada, subhanallah, kita ada Allah. Jadi dengan ada mihrab di rumah ini, perasaan hamba ini, sebenarnya kita sedang bina kekuatan dan sebenarnya kita sedang bina tentera untuk berjuang dalam kehidupan kita selepas ini. Betul. Masya Allah. Betul kan, sebenarnya kita kena berbalik kepada Allah SWT lah. Mungkin apa yang Allah nak berikan pada kita adalah kadang-kadang kita terlalu leka dalam kesibukan dunia ni kan. Di inilah peluangnya dan ruangnya untuk kita memperbaiki balik amal ibadat kita, insya-Allah. Dan mungkin juga Cik Sarah boleh kongsikan juga, difahamkan program ini dah memasuki fasa yang ketiga untuk lockdown kali ini, dan apa antara kesinambungan program Mihrab fasa 1 sehingga 3. Boleh Cik kongsikan? Okey, sebelum tu 3 fasa ni kita ada pengisian setiap hari, pagi, petang dan malam. Untuk pagi kita akan ajak lockdown buddies kita. Kita mulakan pagi kita dengan bertasbih. Selepas itu pada petang hari pula kita beristighfar, sebab biasanya petang ni emosi kita kadang-kadang kita rasa nak marah. Jadi kita beristighfar pada waktu petang. Dan pada waktu malam pula kita akan ada pengisian daripada tetamu-tetamu kita yang kita bawakan daripada Malaysia dan Indonesia. Insya-Allah tetamu-tetamu kita yang ini adalah tetamu yang banyak ilmunya dan mereka ingin kongsikan ilmu mereka kepada kita. Jadi balik kepada kesinambungan antara 3 fasa ini. Untuk fasa pertama 14 hari lockdown yang awal, kami bawakan misi gejatan dosa, yang mana dalam misi ini kita fokuskan kepada 7 surah musabihat, surah yang dimulakan dengan tasbih, dengan tujuan untuk rawat diri kita dan kita untuk kita hentikan keburukan yang pernah kita lakukan sebelum ini dan kita nak heal the nation. Awal-awal ini kita akan buat proses self-healing, kita akan buat mindset change, mindset akhirat. Selepas itu kita move ke fasa kedua pula, kita bawa misi Better Me, Better Family, yang mana memfokuskan 12 formula kejayaan Better Me, Better Family yang ada dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni adalah salah satu surah musabihat yang dimulakan dengan tasbih. Awal-awal tadi kita dah buat genjatan dosa. Jadi pada fasa kedua ni kita nak baiki diri kita lagi, kita nak baiki hubungan kita dengan keluarga, kita nak baiki tingkah laku kita dan kita nak menuju kejayaan dalam Better Me dan Better Family. Dan akhir sekali pada 3.0 ini yang masih berlangsung sekarang, kita bawa misi solat bina karakter. Dalam fasa ini kita jemput seorang trainer Quran Cordoba, Ustaz Cik Makmur daripada Indonesia sebagai guru mengaji kita, guru tahsin kita, untuk kita memperbetulkan bacaan 15 surah yang selalu kita baca dalam solat. Mungkin sebelum ini kita hanya baca surah 3 kul ataupun surah-surah lazim, itu pun kita mungkin terlepas pandang dan bacaan tu akan jadi tak tepat. Jadi dalam 3.0 ini insya-Allah kita cuba sama-sama betulkan dan hafalkan surah Al-Azim supaya ibadah harian kita lebih sempurna, kerana solat itu membina karakter. InsyaAllah. Okay, jadi Cik Sarah, mungkin Cik Sarah boleh kongsikan sekiranya macam ada para penonton yang terlepas daripada fasa 1 kan, nak tengok kembali, mungkin ada channel-channel yang disediakan ke untuk kita tengok balik daripada awal sampailah fasa yang ketiga sekarang ni. Okay. InsyaAllah kita ada channel, kalau nak tengok kita ada social media TikTok TV, kat situ ada semua bahan-bahan dan semua live yang pernah ada, dan kita ada juga kumpulan Telegram Lockdown Buddies, dan Masya Allah kat situ sepanjang PKP dah ada 3,000 partisipan yang ingin kalau siapa yang nak masuk tu yang boleh bersama-sama, yang ingin bersama dengan misi hidupkan mihrab di rumah ni, boleh masuk ke dalam kumpulan Telegram ini. Macam mana nak join tu Cik Sarah? Join dia nanti boleh search dekat Telegram Lockdown Buddies. Okey, insya-Allah kan, supaya kita dapat bersama-sama dengan misi ini dapat membina karakter kita, insya-Allah. Dan yang terakhir adalah harapan Cik Sarah sendiri terhadap program ini, dan moga Allah permudahkan segala urusan anda semua, insya-Allah. Dan sedikitlah kongsikan harapan anda tentang program ini. Okey, bismillah.
Saya harap dengan program ini Ya. dapat membantu sedikit sebanyak dalam memperjuangkan perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan membantu individu-individu yang mencari hala tuju dan membantu juga individu-individu yang mencari kekuatan diri dan membantu juga tim kami daripada anak muda, daripada TikTok, Warisan Umat Ikhlas dan ustaz-ustaz yang terlibat dengan kami dalam program ini untuk bersemangat dalam menyampaikan kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada syurga. InsyaAllah konten yang ada sepanjang program ini, kami dah berbincang dengan RND, Warisan Umat Ikhlas dan ustaz-ustaz yang terlibat. Jadi kalau macam nak bersama dengan kita punya misi ini, bolehlah follow TikTok TV ataupun masuk dalam grup Telegram Lockdown Buddies, insyaAllah. Itu dia, bagi anda yang terlepas boleh menonton, jangan risau, boleh menonton balik daripada fasa pertama sehinggalah fasa yang ketiga terkini, dan juga ataupun boleh join Telegram group iaitu Lockdown Buddies tadi untuk bersama-sama dengan misi kita. InsyaAllah yang penting apa yang kita kejar adalah untuk menuju ke syurga Allah. Moga Allah permudahkan segala urusan Cik Sarah dan juga tim, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Moga usaha ini diangkat oleh Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Cik Sarah Dalit selaku penerbit TikTok TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sophie. Sama, Masya Allah. Itu dia satu usaha yang baik daripada anak muda. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita join grup tersebut untuk kita sama-sama menuju ataupun melakukan misi yang sama supaya Allah mempermudahkan urusan kita dan juga Allah mengangkat usaha-usaha kita semua, insya Allah.